Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adilla aw udalla aw ajhala aw yajhala alayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun wal masku 'ala al-khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalil taharati wa an yakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi minal qadamain wa an yakuna mimma yumkinu tadafu'ul mashyi 'alayhima wa yamsahu al-muqimu yawman wa laylah wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna wa ibtida'ul muddati min hina yuhdithu ba'da lubsil khuffain fa in masaha fil hadari summa safara aw masaha fis safari summa aqama atamma mashal muqimi. Baik, qala al-musannif rahimahullah, faslun wal masku 'ala al-khuffaini jaizun. Fasal pada apa ni? Fasal dan sapu di atas dua khuf itu hukum dia jaizun. Ini fasal ni nak menyatakan sapu di atas dua khuf. Fasal pada menyatakan sapu di atas dua khuf. Baik. Jadi di dalam fasal ni ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama hukum dia, ini hukum nyapu di atas khuf. Dan yang kedua syarat dia, itu syarat-syarat untuk menyapu di atas khuf. Yang ketiga muddah, itu tempoh masa yang dibenarkan menyapu di atas khuf. Yang keempat, perkara-perkara yang membatalkan sapu. Ini tadi sapu dah lah. Perkara yang membatalkan sapu, mubtilah dia. Dan yang kelima, kaifiyah, itu cara sapu. Ini 5 perkara yang kita akan bincangkan. Jadi musannif rahimahullah, tuan matan, disebut 4 perkara. Pertama sampai dalam 4 disebut dalam matan, kecuali yang kelima, kaifiyah. Kaifiyah dia tak sebut. Tapi kaifiyah syarah kita tolong datangkan tu kaifiyah ataupun cara untuk menyapu. Macam mana cara nak sapu. Jadi ni antara kita kata tajuk lah, tajuk besar dia, tajuk utama yang kita akan bincangkan. Baik. Kita masuk dalam hasyiah dulu. Faslun fil mashi 'alal khuffain. Ini satu fasal pada menyatakan sapu di atas dua khuf. Kata muhasyi, law dzakarahu 'aqibal wudu lakana aula wa ansab li'annahu juz'un minhu. Kata muhasyi rahimahullah, kalau musannif rahimahullah disebutkan fasal sapu di atas khuf ni selepas fasal wudu, itu lebih aula, kata dia. Lebih aula dan ansab, lebih munasabah. Sebab apa lebih munasabah dan dapat juga lebih aula? Illah dia di annahu juz'un minhu. Kerana sapu di atas khuf ini merupakan satu juzuk daripada wudu. Sebab kita nak berwudu, kita basuh muka, kita basuh tangan, kita sapu kepala, kita basuh kaki. Itu kalau kita wudu asal kita macam tu. Tetapi bila kita pakai khuf, cukup dengan syarat-syarat dia, maka kita boleh gantikan basuh kaki tadi dengan sapu di atas khuf tanpa kita membasuh kaki. Yang ni sangat-sangat diperlukan bila apa ni, lebih-lebih lagi musim sejuk. Lebih-lebih lagi musim sejuk.
dia agak mudah. Tak perlu kita nak basahkan kaki kita. Cukup kita sapukan di atas khuf. Ada khuf tak bawa dalam bilik. Nanti kita tunjuk. Baik. Jadi apa ni illah kata lebih aula dan ansabnya sebab mashu alal khuffain ni juzuk daripada wudu. Dia juzuk daripada sebab dia ganti daripada basuhan kaki tersebut. Lepas tu kenapa dia sebut di sini wala'allahu dhammahu litayammum. Lepas ni dia sebut bab tayammum. Lepas ni bab tayammum. Dia sebut sebelum bab tayammum. Jadi dia tanggunglah kenapa dia sebutkan di belakang ni, dia gabungkan sekali dengan fasal tayammum. Wala'allahu dhammahu litayammumi li'anna kullan minhuma maskun. Itu wajah munasabah dia lah. Apa ni la'allahu kita boleh jadi dia gabungkan sekali fasal ni, fasal sapu atau khuf dan juga dengan fasal tayammum ni, kerana kedua-duanya maskun. Kedua-duanya sapu di atas khuf, yang sana pun sapu juga tayammum. Jadi digabungkan sekali. Tapi kenapa dia awalkan? Maksudnya sebut fasal ni dulu baru sebut fasal tayammum. Wa qaddamahu alaihi, dan dia takdimkan musannif rahimahullah takdimkan fasal sapu atas khuf alaihi ala tayammum, di atas fasal tayammum, likaunil masih alal khuffain itu bil ma, kerana sapu di atas khuf ni sapu dengan air. Adapun pada tayammum wat tayammum biturah, dan tayammum itu sapu dengan tanah. Jadi didahulukan al-mashu alal khuffain di atas fasal tayammum. Lepas tu dia kata wal kalamu alaihi munhasirun fi khamsati atraf, dan perbincangan atas fasal ini maknanya tersakat pada lima taraf. Kita kata lima sudut. Yang pertama at-taraful awwalu fi hukmihi, taraf yang pertama pada hukumnya, hukum nyapu di atas khuf. Wa dzakarahu bi qawli, dan dia sebut dengan katanya dalam matan al-mashu 'alal khuffaini jaizun. Itu disebut hukum. Sebab tu bila orang hafal matan, maknanya dia dah pegang 4 ni. Sebab dalam matan dia sebut 4, dia perbincangan ada 5. Nombor 1 kita sebut kaifiah. Jadi bila kita hafal matan, kita dah tahu dah. Jadi kita boleh susun apa yang kita nak terangkan. Kita terangkan hukum. Lepas hukum apa dia, satu dah ada. Jadi kita hafal matan dan kita dah faham dah matan tersebut, syarat-syarat, jadi kita boleh syarah. Dia menyusun kepada kita maklumat. Itu taraf yang pertama pada hukum. Di mana disebut hukum pada katanya wal mashu 'alal khuffaini jaizun. Itu kita akan tengok masuk nanti. Wa tarafu tsani, taraf yang kedua fi syurutihi, pada syarat-syaratnya, syarat-syarat menyapu di atas khuf. Wa dzakaraha, dan menyebut oleh musannif kita akan syarat-syarat tersebut bi qaulihi, dengan katanya bisalasati syara'itah. Dalam matan disebut, kita baca dah tadi, disebut bisalasati syara'itah. Di situ nak disebutkan syarat-syarat sapu atas khuf. Wa tarafu salis fi muddatihi, taraf yang ketiga pada tempohnya, tempoh sapu. Wa dzakaraha bi qaulihi wa yamsahul muqim ila akhirih, dan dia sebut tempoh tersebut dengan katanya wa yamsahul muqim. Nanti adalah kita akan tengok tempoh masa bagi orang yang bermukim berapa hari, dan tempoh masa bagi orang yang bermusafir berbeza. Wa tarafu rabi', taraf yang keempat fi mubtilatihi, pada perkara-perkara yang membatalkan sapu. Wa zakaraha, dan dia menyebut akan mubtilat tersebut bi qaulihi, dengan katanya wa yabtulul mashu, dan batal sapu hingga akhir. Kita akan tengok nanti, tu tak baca tadi. Wa taraful khamisu fi kaifiyatihi, dan taraf yang kelima pada kaifiah cara sapu. Wa lam yazkurhal musannif, musannif tak sebut yang ni musannif tak sebut. Wa asyara laha syarihu bi qawlihi was sunnatu fi mas'ihi an yakuna khututan. Tapi musannif tak sebut, syarah isyaratkan pada
kepada cara sapu dengan katanya wasunnatu fi masihi, dan sunnah pada menyapunya sapu khuf an yakuna khututan. Itu kita akan tengok nanti. Fal musannifu takaffala bi jami'iha illa al-kayfiyata fa asyara laha syarihu. Dan musannif dia kata dah tanggung semua dah. Dia tanggung semua kecuali satu Maknanya dia dah sebut semua dalam matan tu kecuali satu, iaitu kaifiyah. Dia tak sebut. Tapi syarah yang tolong isyaratkan cara tersebut. Baik, bila disyariatkan sapu di atas khuf, wa syuri'al mas'u 'ala al-khuffaini fi sanati at-tasi'ah min al-hijrah fi ghazwati Tabuk. Dan disyariatkan sapu di atas dua khuf itu pada tahun yang ke-9 daripada hijrah, pada peperangan Tabuk. Wa huwa makanun di Syam. Tabuk tu apa dia? Iaitu satu tempat di Syam, fi tariqil hajj, itu pada jalanan di jalan orang yang buat haji. Pada jalan orang buat haji, ada lalu situ. Waqila syuri'a ma'al wudu, dikatakan ada khilaf, disyariatkan sapu di atas dua khuf ni bersama dengan wudu sekali pada malam Isra, Lailatul Isra. Qabla al-hijrah bi sanatin, sebelum hijrah disyariatkan sama dengan wudu. Jauh beza ni. Yang tadi disyariatkan pada tahun yang ke-9. Yang ni disyariatkan sekali dengan wudu sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Ataupun khilaf dah hijrah tu bila, ada kata setahun sebelum, ada kata selain daripada tu. Pun berlaku khilaf. Atas satu pandangan setahun sebelum hijrah. Wahwa, dan al-mashu ala al-khuffain itu sabitun, sabit ia daripadanya daripada Nabi SAW, qaulan wa fi'lan, sabit dengan perkataan dan sabit dengan perbuatan. Maksudnya Nabi sebut dan Nabi buat benda tu, sabit kedua-dua sekali. Baik. Ali cukup itu. Masuk dalam syarah. Faslun wal mashu 'ala al-khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin. Fasal, dan menyapu di atas dua khuf itu hukumnya harus tu di mana? Fil wudu'i, harus pada wudu. La, yani tidak harus fi ghusli fardin, tidak harus pada mandi yang fardu, pada mandi fardu, dan tidak harus juga pada mandi sunat. Wala fi izalati najasatin, dan tidak harus juga pada menghilangkan najis. Jadi sapu khuf ni dia rukhsah, dia keringanan yang syarak bagi, yang syarak benarkan, keringanan yang syarak benarkan. Hatta kita sekarang ni tak ada apa-apa, boleh kita memilih untuk menyapu di atas khuf. Cuma kita memukif sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Dan sapu di atas khuf ni iaitu ganti daripada basuh kaki pada wudu. Itu saja. Adapun mandi tak boleh. Contohlah kita kata mandi wajib, lepas tu kaki tak basuh, lepas tu dia sapu saja, ganti daripada mandi. Itu tak dibenarkan. Dan juga sama ada mandi yang wajib ataupun mandi yang sunat, dua-dua tak boleh. Dua-dua tak boleh. Begitu juga fi izalati najasatin, pada menghilangkan najis. Contohnya kaki kita ada cedera, ada darah, ada luka, jadi dia pakai khuf. Dan dia tahu kaki dia dalam tu darah, jadi dia nak basuh najis tersebut dengan menyapu di atas khuf, ganti daripada basuh, pun tak boleh juga.
Jadi khuf menyapu di atas khuf ni pada wuduk sahaja, tidak pada mandi dan juga tidak pada menghilangkan najis. Baik, tafriq daripada dia kata jaiz fil wudu' la fi ghusli fardin aw naflin wala izalati najasatin. Nak cabang masalah daripada apa yang disebut tu, falau ajnaba aw damiyat rijluhu, maka kalau berjunub ia seorang tu, orang yang pakai khuf lah kita kata, seorang yang pakai khuf tu, aw damiyat rijluhu, ataupun berdarah kakinya, fa aradal masha, maka kehendak ia sapu di atas khuf badalan min ghusli rijli, dia kehendak sapu sebagai ganti daripada basuh kaki, lam yujzi, tak harus, lam yujzi. Lam yujzi, ada hamzah kan? Ada hamzah kan? Ada. Tengok dalam minal ijza, lam yujzi. Lam yujzi. Ada hamzah? Ada. Ada hamzah tak? Ha? Dekat syarah lam yujzi. Kalau ajnaba au nabiyat au damiyat rijluhu, tak ada azam. Darul apa? Ijza. Sebab dia kata sini daripada ijza, bukan lam yajuz. Ada yang ada hamzah, semua tak ada hamzah. Sebab bawah tu falau ajnaba, lepas tu dalam 3 baris lepas tu dia kata wa qauluhu lam yujzi jawab law ajnaba lam yujzi bi dhammil ya wa sukunil jim, didhabitkan dengan dhammahkan ya dan juga dengan sukunkan jim. Minal ijza kan, minal ijza, sini silap minal ajza, ini minal ijza, ajza'a yujzi'u, ijza, jadi lam yujzi. Wa yalzamu min adabil ijza'i adamul jawazi, lazim daripada ketiadaan memada tu ketiadaan harus, ketiadaan boleh, bi khilafil aks. Kesalahan kalau kita kata adamul jawaz tak lazim adaman ijza. Boleh faham kan? Kadang-kadang tak boleh tapi memada. Faham kan? Kadang-kadang tak boleh tapi memada. Lepas tu dia kata falau dhubita bi fathil ya wa dhammil mim wa dhammil jim minal jawaz lam yufid adamal ijza alladhi wal maqsud. Boleh tapi tak bagi faedah, seperti mana dhabit lam yujzi. Faham tak? Sebab kadang satu benda tu tak boleh buat tapi sah. Tapi sah. Contohnya kita kata apa ni, berwuduk dengan air yang dirampas. Boleh tak? Tak boleh tak? Tapi sah tak solat kita? Memada tak kita punya wuduk tersebut? Wuduk memada, tapi perbuatan kita tu salah. Tak boleh. Maknanya apa ni, adamul jawaz tidak lazim adamul ijza. Faham kan? Tapi adamul ijza lazim adamul jawaz. Kalau dah tak memada memang tak boleh. Lazim daripada tidak memada tu tidak boleh. Jadi kalau kita topik lam yajuz dengan fathahkan, kita kata apa ni, daripada jawaz bukan daripada ijza, maka hanya beri satu makna. Jadi ada ihtimal lagi, ada ihtimal memada. Faham tak?
tak boleh tapi memadah. Ada ihtimal. Tapi kalau dia kata lam yujzi, termasuk dua-dua sekali. Tak memadah dan tak boleh. Tapi topik semua tak ada amzah. Dia nak macam lam yujzi ya. Baik. Balla budda minal usri. Jadi kalau seorang yang pakai khuf lepas tu dia berjunub, ataupun orang yang pakai khuf kaki dia berdarah, jadi dia nak sapu di atas kaki dia ganti mandi. Maknanya dia tinggalkan kaki tu dia sapu. Ataupun dia nak bersihkan, nak basuh dia punya muka, basuh darah daripada kaki dia tu dengan sapu, ganti daripada basuh tu, tidak memadah. Balla budda minal ghusli, bahkan tidak daripada basuh. Tidak daripada basuh, tidak boleh sapu. Kemudian antara sapu dan basuh, di apa yang mana satu yang lebih afdal? Di antara sapu dan basuh, mana satu yang lebih afdal? Kata syarah, wa ash'ara qawluhu jaizun. Wa ash'ara qawluhu jaizun tu anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Jadi perkataan musannif dalam matan jaizun, perkataan musannif itu mengisyaratkan pada bahawasanya membasuh dua kaki itu lebih afdal daripada sapu. Sebab tu dia kata jaizun. Dia tak ada kata sunat ke, dia kata harus. Kemudian bila kita perhatikanlah